Karimah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang saya hormati Puan Mazlina Ismail. Seterusnya kepada para pendengar Radio Aikim yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana walaupun hari ini hari cuti, saya kira kita tidak bercuti daripada menambah ilmu. Kerana ilmu itu adalah jalan menuju iman. Ilmu itu adalah kebaikan. Kita adalah orang ataupun insan yang sentiasa nak jadi baik. Walaupun kita belum menjadi baik. Tapi kita committed untuk jadi baik. Dan apabila kita bercakap tentang kebaikan, kebaikan itu dalam Islam iaitu apabila kita menjadi hamba Allah dan kita menjadi khalifah. Dengan menjadi hamba Allah, kita menjadi orang yang baik. Dengan menjadi khalifah di muka bumi, kita boleh memberi kebaikan. Jadi pada petang ini kita akan bincang satu soalan yang saya kira bermain-main di hati kita, kadang-kadang di dalam jiwa kita. Apakah orang ikhlas tertindas? Tetapi sebelum saya pergi ke tajuk yang diwar-warkan ini, sukalah seperti mana kita undur sedikit, kita mengulang kaji apa yang kita telah terima sama-sama, kita bincangkan sama-sama pada minggu yang lalu. Iaitu minggu lepas kita dah lihat bagaimana kita bekerja bukan hanya berdasarkan keperluan hidup, tetapi mesti kita jadikan tujuan hidup kita. Bila kita katakan tujuan hidup itu, itulah yang dikatakan ibadah. Jadi kerja itu satu ibadah. Jadi kita katakan profession kita itu satu tujuan, bukan hanya satu keperluan. Dan apabila kita katakan menepati ibadah, dia mesti ada syarat yang asasnya. Yang pertama, niatnya kerana Allah. Yang keduanya, kaedahnya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu-minggu yang lalu juga kita dah tegaskan bahawa apabila kita bekerja atas dasar ibadah, yang pertama kita akan dapat apa yang dikatakan keberkatan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketenangan di samping kesenangan. Dalam hidup ni kita tak nak senang saja. Tetapi yang paling penting kita nak ketenangan. Bukan hanya kita raih kuantiti harta, tetapi yang lebih penting ialah kualiti jiwa kita. Kalau kita jadikan kerja kita dalam organisasi ataupun dalam perniagaan, di mana saja kita bekerja, atas dasar ibadah kita meraih pahala, bukan saja laba. Kita akan dapat manfaat akhirat, bukan saja manfaat di dunia. Sebab itu ada orang yang mengatakan bahawa jadikanlah tempat kerja kita sejadah kita, tempat kita beribadah. Kalau dikatakan tidak keterlaluan kalau kita katakan kerjalah sampai syurga. Sebab kerja itu satu ibadah. Walaupun kadang-kadang kerja kita ataupun jawatan kita tidak tinggi, kerja kita tak tinggi, mungkin kita hanya seorang buruh semata-mata, ataupun kita hanya seorang jaga, kita katakan pakcik jaga, nelayan ataupun pemandu saja. Tetapi apabila kita laksanakan kerja itu atas dasar ibadah, yang kita jaga syarat-syaratnya, insya-Allah mungkin kecil pada pandangan mata manusia, tetapi sangat besar pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan Allah melihat hati kita. Apakah hati kita ni hati emas? Saya teringat pada zaman Saidina Umar, seorang budak penggembala kambing saja. Kerjanya memang orang kata kerja yang dianggap remeh sajalah, penggembala kambing. Tetapi apabila Saidina Umar pergi nak menguji dia, di tengah-tengah padang pasir, ketika orang lain tak ada, dia hanya dengan kambing-kambingnya saja yang begitu banyak. Saidina Umar mengujinya, dia kata, juallah kambing ni seekor pada saya. Dia kata, kambing ni bukan saya yang punya, kambing ni tuan saya yang punya. Jadi kalau kambing yang dah beratus-ratus ni kamu katakan seekor saja, kambing ni dimakan serigala, kan kamu jualkan pada saya, tak ada siapa pun tahu di tengah-tengah padang pasir ni. Saidina Umar ingin menguji. Tetapi apa kata budak gembala kambing tu? Kalau gitu di mana Allah? Fa'inallah. Kalau gitu di mana Allah? Jadi artinya budak penggembala kambing itu walaupun kerjanya dianggap rendah, tetapi dia melaksanakan kerja yang kecil dengan jiwa yang besar. Jiwa yang besar tu apabila ada iman, orang kata hati emas. Jadi mungkin darjatnya hanya biasa-biasa ataupun rendah di dunia ini, tetapi ya Allah tingginya dia nanti dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tak kiralah kerja kita sebagai korporat ke, ahli perniagaan ke, ataupun orang kata kuli biasa ke, buruh biasa, tetapi yang paling penting ialah jadikan kerja itu sebagai ibadah. InsyaAllah tingkat kita di sisi Allah tinggi. Cuba perbandingkan antara seorang, misalnya kata
buruh saja dengan seorang CEO ataupun pengarah kan. Tetapi kalau buruh tu dia bekerja dengan benar-benar menepati syarat-syarat ibadah, niatnya, pelaksanaannya ya, dan sebagainya, dia jaga sungguh-sungguh. Katalah CEO tadi ataupun pengarah urusan tadi. Tetapi ada banyak orang kata tidak ada integriti, tak jujur, ada rasuah dan sebagainya, tentulah buruh tadi di sisi Allah lebih tinggi dan dia akan dapat ketenangan dalam hidup ni berbanding orang yang orang kata terlibat dalam rasuah ni tak tenang hidup di dunia dah tak tenang, di akhirat apatah lagi Jadi ini sebagai satu orang kata imbasan ataupun sekilas pandang apa yang kita telah lalui minggu-minggu yang lalu. Jadi pada minggu ini saya ingin mengenengahkan, mengutarakan satu persoalan menarik. Apakah kita menjadi orang yang ikhlas mendedahkan diri kita kepada eksploitasi dan manipulasi manusia, sehingga dengannya kita rasa tertindas, dizalimi dan sebagainya Cuba bayangkan, saya rasa semua orang ada dalam organisasi masing-masing ada terlibat apa yang dikatakan politicking dalam organisasi politicking dalam organisasi ini satu yang lumrah satu perkara biasa Ada yang tak setuju dan sebagainya, pergeseran tu biasalah soalnya. Tetapi bagaimana kita mengatasinya saya dah katakan minggu yang lepas, kalau kita bekerja atas dasar ibadah, pergeseran tu ada. Tetapi pergeseran tu mudah didamaikan, mudah diminta maaf dan saling memaafkan. Okey. Sekarang ni bagaimana perasaan kita? Contoh Mas saya nak bawa contoh, ada hati saya, hati anda dan hati pendengar di luar sana Katalah kita bekerja dengan gigih, kita bekerja dengan bersungguh-sungguh, kita tumpukan fokus kita, seluruh perhatian pada kerja kita. Tetapi orang lain di sebelah kita, katalah di sebelah meja kita saja, kerja lebih kurang saja. Tak ada, dia kerja selamba saja. Tetapi dia ada dua kemahiran Mas kemahiran quote and unquote Kemahiran dia tekan lift dan juga kipas. Tekan lift dan kipas, tahu ampu bodek ni Jadi kita kerja, kita tak pandai bermuka-muka, tapi kita fokus pada kerja. Dia tak ada, dia hanya pandai bodek, pandai ampu dan sebagainya. Akhirnya pangkat dia naik. Bos nampak dia, bos tak nampak kita. Kita overshadow dibayangi oleh orang yang pandai orang kata main wayang ni lah di depan Jadi apakah waktu itu kita akan rasa tertekan? Apakah kita bekerja waktu itu, keikhlasan kita tentulah teruji waktu itu Saya tak katakan ini suatu perkara yang orang kata satu perkara yang dibayang-bayangkan ataupun teori saja, tetapi ini memang realitinya. Pernah berlaku Saya ingin menceritakan pengalaman bagaimana ketika saya melaksanakan kursus dengan sebuah organisasi. Setiap orang bila nak mulakan kursus Mas diminta ta'aruf dan minta apa harapan dia terhadap kursus. Sehinggalah tiba pada satu giliran seorang kakak yang sudah berusia, dia kata okey, ta'aruf, nama dia, jawatan dia, asal mana. Kemudian dia kata harapan, saya dah tak ada harapan dah dalam kursus ni. Secara vokal secara terus terang dia kata saya tak ada harapan apa dalam kursus ni. Ketika ditanya kenapa kakak kata gitu, dia kata saya bekerja selama 30 tahun dalam organisasi ini, saya rasa saya dieksploitasi dan manipulasi. Kegigihan saya, kesungguhan saya dalam kerja tidak dihargai oleh bos, tak dilihat oleh organisasi pandang sebelah mata. Sebaliknya kadang-kadang ada tenaga-tenaga baru atau orang lain yang mereka tu pandai expose ataupun menedahkan diri, mereka lebih menapa. Jadi saya begitu tertekan jadi sebab itu saya tak ada nak takut-takut apa, kerana kebetulan kursus itu ialah kursus yang terakhir, 2 minggu lagi dia nak pencen Jadi bayangkan dia mengeluarkan segala-galanya, dia tak naik pangkat, dia tak dapat ganjaran. Jadi dia meluahkan hatinya yang begitu rasa dieksploitasi dan manipulasi kerana keikhlasannya tidak dihargai. Jadi sikit Mas saya ingin mengulas cerita ini waktu saya minum-minum dengan kakak ni selepas santai-santai dan khusus, saya ajak dia supaya think outside the box, berfikir di luar kotak. Kadang-kadang masalah kita dalam hidup ni Mas dia terlalu dekat. Bila kita terlalu dekat, kita dah tak nampak lagi dah masalah tu Kita perlu orang kata zoom out Kita keluar daripada diri kita untuk melihat diri kita. Misal kata kalau tadi kita sempat berbual sebelum kita mulakan rancangan, kita duduk dalam konti ni, kita tak tahu hujan ke di luar, apa ke di luar kan. Cuma apabila kita di luar konti baru kita nampak, oh konti ni macam ni, keadaan ni macam ni, keadaan kita bila kita lihat. Jadi begitu juga dalam persoalan hidup kita Mas dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita terlalu sibuk
daripada pejabat ke rumah, daripada rumah ke situ-situ je. Kita tak sempat kita pause. Sebab tu orang-orang yang beriman, khususnya mukmin dan mukmin yang profesional, dia ada masa untuk pause. Pause kejap, orang kata ini yang dikatakan muhasabah. Syahid Hasan Al-Banna menggalakkan kita sebelum kita tidur, kita muhasabah hari itu. Berapa banyak kebaikan, apakah kesilapan-kesilapan yang kita lalui kan. Jadi kakak ni kita ajak dia pause kejap lah. Jadi saya tanyakan satu persoalan di luar kotak pemikiran dia. Tak nak cerita tentang organisasi, tak nak cerita tentang kerja. Saya tanya terus, bagaimana anak-anak kakak? Saya tanya bagaimana anak-anak kakak? Kalau kerana dia berusia tentulah ramai anak. Wah, waktu dia cerita tentang anak dia begitu mata berceria, matanya bersinar-sinar, gembira. Dia kata anak-anak dia alhamdulillah menjadi yang pertama, jadi doktor, engineer, hafiz dan sebagainya. Semua anak dia menjadi mengagumkan Mas. Kemudian saya nampak waktu dia menceritakan tentang family, dia ceria. Tetapi bercerita tentang organisasi, dia rasa macam tertekan, stres. Jadi kemudian saya datangkan satu soalan, saya bertanya dengan dia. Ini perbualan biasa Mas, yang kita nak ambil iktibar. Saya kata, kalaulah diberi pilihan Kak, dengan naik gaji dalam organisasi dengan anak kakak menjadi dalam family, yang mana pilihan? Jadi Mas boleh jawab, para pendengar boleh jawab. Tentulah hati ibu kata biarlah anak saya menjadi walaupun saya tak naik gaji. Bagaimana kalau anak kakak sekarang ni jadi orang yang bagus macam ni, dengan kakak diberi pangkat yang tinggi dalam organisasi, mana yang kakak pilih? Sekali lagi dia akan pilih, dia kata biarlah anak dan sebagainya. Rupa-rupanya Kak, saya katakan begitu, keikhlasan kakak di dalam organisasi sebenarnya Allah dah balas. Dengan Allah berikan pembalasan yang lebih baik, yang lebih bernilai lagi dalam family kakak. Contohnya Allah tak bagi ganjaran dalam organisasi, tapi Allah bagi anak-anak yang soleh, anak-anak yang menjadi dalam family. Allah tak bagi kita, misal kata contoh pangkat, tetapi Allah bagi kita sihat. Health is wealth. Maksudnya kesihatan lebih penting daripada keuangan. Dan kadang-kadang kita kata kita diberi tugas, kita nak kesenangan, tapi Allah bagi kita ketenangan. Tetapi apa yang kita pentingkan di sini ialah menjadi orang yang ikhlas, tidak akan tertindas. Itu yang penting. What you give, you get back. Apa yang kita beri, kita akan dapat. Ini rules of life ataupun sunnatullah dalam kehidupan. Yang kalau saya baca dalam buku-buku ditulis, ini kata a law of absolute justice, hukum pembalasan atau keadilan yang mutlak. What goes around comes around. Kata kita bagi kebaikan, kita akan dapat baik. Tangan yang menghulur bunga mawar, pasti tangan itu berbau harum. Artinya, kalau kita ikhlas di dalam organisasi kita, bos tak nampak, kawan-kawan tak nampak, organisasi tak hargai, tetapi Allah nampak. Atas dasar kerja kita sebagai ibadah, Allah akan beri sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Saya dah katakan, selalu tegaskan pada diri saya dan juga para pendengar, ilmu kita yang terbatas tidak dapat menjangkau ilmu Allah yang maha luas. Sebab itu kita kena bersangka baik selalu dengan Allah. Orang ikhlas tidak akan tertindas walaupun kelihatannya begitu. Kenapa? InsyaAllah kita akan bincangkan dalam persoalan kita. Kita beri laluan insyaAllah. InsyaAllah. Itu dia mukadimah diberikan berkenaan tajuk kita, orang ikhlas tertindas. InsyaAllah sebarang persoalan anda boleh kongsikan melalui Facebook dan juga SMS akan kami kongsikan selepas rehat seketika. Segarkan hari anda dengan minuman Smart Coco A+ dan Jus Al-Khairah. Minuman bernutrisi penuh khasiat dari Fortune Resources. Jangan lupa untuk mengikuti segmen tajaan 30 minit bersama Fortune Resources pada hari Rabu minggu pertama dan ketiga jam 2.30 petang dan hari Rabu minggu kedua dan keempat jam 11 pagi. Hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Penulisan jurnal menjadi satu kemestian dan keutamaan dalam pembangunan kerjaya ahli akademik, pelajar ijazah lanjutan dan pegawai institusi penyelidikan. Oleh kerana menulis jurnal memerlukan kemahiran tersendiri, kemampuan menguasainya dapat melonjakkan tahap pencapaian seseorang. Pusat Perundingan dan Latihan IKIM PPLI membawakan untuk anda bengkel menulis jurnal yang praktikal dan memenuhi keperluan semasa. Sertai bengkel menulis jurnal pada 28 hingga 29 Februari 2012 di IKIM. Antara perkara menarik yang anda akan temui: mengenali dunia penulisan jurnal, panduan lengkap penulisan jurnal,
bentuk, teknik dan panduan amali penyelidikan dan penulisan jurnal pembentang Profesor Dr. Haji Kamaruzaman Yusof UPM dan Profesor Dr. Ajmal M. Raza Al-Aidrus ISTEC dan UIAM. Dapatkan keterangan lanjut dengan menghubungi urus setia di talian 03 6204 6324 atau 325 atau 016 279 6410 atau melalui fax 03 6204 6201 atau 03 6201 4189. Email ke program@ikim.gov.my. Layari laman web www.ikim.gov.my. PPLI, Wadah Pembangunan Ummah. Ya, terima kasih kepada anda yang terus bersama kami dalam Mukmin Profesional di IKIM FM dan masih lagi bersama dengan Ustaz Farouk Mak Joy. Dan Ustaz, kita sambung kembali bicara kita tentang orang ikhlas tertindas ni. Mungkin saya nak tanya satu persoalan kepada Ustaz lah. Kadang-kadang bila kita sebut kita ikhlas, adakah jika kita tidak mendapat perhatian ataupun balasan sewajarnya, kita boleh rasa tertindas atau sepatutnya biarkan saja? Bagaimana Ustaz? Pertamanya saya dah katakan bahawa ikhlas ini mafhum sebuah hadis, rahsia dalam rahsia Allah. Kita tak tahu kita ikhlas atau tidak. Cuma apabila ada tanda-tandanya yang boleh kita ukur diri kita. Kita bukan nak ukur orang lain, kita ukur diri kita. Apabila dipuji, kita menambah amal. Apabila dikeji, kita mengurangkan amal. Itu tanda kita tidak ikhlas. Di depan manusia kita rajin, di belakang manusia kita malas. Itu tanda kita tak ikhlas. Itu boleh. Itu mafhum kata-kata daripada Saidina Ali. Jadi apakah apabila kita ikhlas, kita cuba ikhlas, kita tak kata kita ikhlas, kita cuba ikhlas. Tetapi apabila kita ditindas, apabila kita dizalimi atau kita diam saja, kita sabar saja. Kalau sabar kita begitu, kata, itu bukan sabar namanya. Sabar dalam Islam ni sabar yang produktif, sabar yang progresif, bukan sabar yang pasif. Sabar yang diiringi oleh kebijaksanaan. Jadi tak salah untuk kita menyatakan pendirian kita ataupun kita menuntut keadilan kita daripada manusia, tak salah. Tetapi jauh di sudut dalam hati kita, kalaupun berjaya ataupun tidak berjaya dengan menyatakan kebenaran itu, tapi hati kita tak rosak, hati kita tak kerja. Sebab bagi kita keredaan Allah itu mengatasi penghargaan manusia. Tetapi tidak salah. Tidak salah. Oh, kita bekerja, lepas tu majikan menindas kita. Patutnya gaji diberi, dia tak bagi gaji. Saya dah katakan keperluan dengan tujuan minggu yang lalu. Kemudian misal kata ada penyelewengan berlaku, kita kata kita orang ikhlas, kita diamlah. Kita buat tak tahu. Itu bukan ikhlas namanya, itu bodoh. Jadi apa yang penting ialah kita menyatakan kebenaran, kita cuba menuntut keadilan bagi pihak diri kita dan juga pihak yang sepatutnya mendapat hak. Tetapi sekiranya perkara itu tidak menjejaskan hati kita. Ini yang penting. Ini yang penting. Ya, itu dia. Dan mungkin ada beberapa persoalan Facebook yang dapat kita kongsikan. InsyaAllah jawapan Ustaz tadi memberi jawapan kepada banyak persoalan yang sama. Dan daripada Hana Hasanah, Assalamualaikum Ustaz. Kadang-kadang kita sering meragui keikhlasan orang lain terhadap kita. Macam mana nak tahu keikhlasan seseorang itu terhadap kita, sedangkan ikhlas itu adalah rahsia Allah? Ya, kita tak tahu hati manusia. Dan dalam Islam kita tidak boleh menebak ataupun meneka hati manusia. Tetapi apakah ini mendedahkan kita kepada kepada penginayaan tadi dengan tipu daya manusia yang licik sekarang ni? Sebab itu dalam Islam ukurannya ialah ukuran yang zahir. Yang zahir tu diukur oleh syariat. Contoh dia kata saya ikhlas ni, tetapi dari segi tindakannya menyalahi syariat. Bagi kita, walaupun itu kita tolaklah, sebab apa, dah menyalahi syariat. Kata saya cakap awak ni kasar-kasar ni, tapi hati saya ikhlas. Tak boleh macam tu, sebab cakap yang kasar tu dilarang oleh syariat. Contohnya okey, macam contoh, walaupun saya tak solat ni, tapi hati saya ikhlas. Tak boleh, sebab syariat itu mewajibkan kita solat. Jadi apa sajalah ukurannya manusia ialah ukuran syariat. Syariat tu dapat dilihat dengan mata kasar. Sebab dia ada halal, haram, harus, makruh dan sunat. Dia boleh lihat. Tetapi soal hati tak tahu. Dia dah solat, sama ada dia ikhlas, kita tak tahu. Tapi kalau dia tak solat, confirm dia tak ikhlas. Sebab diukur oleh syariat tadi. Itu dia. Dan anda boleh hubungi 03-6205-1500 berkongsi bersama dengan Ustaz Farouk. Dan insyaAllah satu lagi katanya dari Azimah Gema, yang baik selalu ditindas, semuanya hanya kerana kuasa yang ada. Agaknya persoalannya, perlu ke selalu ikhlas ni Ustaz? Itulah yang kita katakan. Sebab itu kadang-kadang kita bertindak dari luar ke dalam. Contohnya ketika kita beratur,
beratur. Kita beratur, kita nak dapatkan, nak buat perkhidmatan sesuatu lah. Tiba-tiba orang memotong barisan, memotong barisan kita ataupun dulu di depan, kita pun terus memotong juga kan. Itu yang dikatakan teruji kita kan, sebab bila kita nak buat baik dalam suasana yang penuh dengan kejahatan, kadang-kadang kita kata kita ikut arus saja. Tak boleh macam tu, Mas. Kita yakin walaupun kita buat baik, orang lain memotong barisan ataupun potong queue kan dan sebagainya, kita kata kita kena tetap dalam barisan kerana itu kebenaran. Contohnya ni balik raya ni lah, raya Cina ni tahun baru apa Cina ni, di lorong kita ada orang yang bergerak di lorong yang benar, tetapi ada orang yang masuk lorong kecemasan Jadi kita tahu, kita duduk saja di lorong kita yang rasa kita benar, tanpa rasa terusik pun orang pergi ke lorong di sebelah sebab kita rasa dia ada nilai dia yang dia rasa dia benar betul, dan kita rasa itu salah, dan kita rasa comfort, rasa selesa berada di lorong benar walaupun kata kita tertinggal kan. Tetapi ada juga orang yang berada di lorong yang benar, tetapi bila lihat orang di lorong salah, dia rasa geram, dia rasa dia tertindas, dia rasa macam tercabar, rasa dia tak suka. Jadi saya rasa biar begitulah, kita buat baik betul-betul dalam diri kita, apa terjadi dan sebagainya, baru kita dapat ketenangan. Tetapi apabila kita berbelah bagi, itu yang menyebabkan kita tak pergi ke lorong sana, tetapi kita berada di lorong kebenaran, tetapi dengan hati yang orang kata tidak tenang. Jadi ini yang saya katakan tadi, sampai bila kita harus ikhlas? Ketika semuanya itu, jawapannya ialah sampai bila-bila. Sampai bila-bila itu Saya. Sekali lagi untuk anda boleh kongsi bersama dengan Ustaz 03-6205-1500 dan terus bercakap dengan Ustaz selepas ini. InsyaAllah satu lagi daripada Mukhlis, katanya bagaimana cara kita untuk terus menerus ikhlas mahukan kebaikan terhadap seseorang yang telah menzalimi kita? Okey. Yang telah menzalimi kita macam mana kita nak buat yang pertama, kalau kita boleh ambil tahap orang soleh biasalah. Orang yang soleh biasa, dia memaafkan, dia diam sajalah. Dia tak membalas. Dia zalimi, dia diam, dia tidak membalas. Kecuali yang kita, apabila perkara yang dizalimi itu yang menimpa agama kita. Yang itu kita ini. Tapi kalau peribadi kita, dikatanya kita ni minta maaf lah, potongan badan kita tak menarik ke, ataupun kita ni macam-macam lah, itu menimpa personal kita. Itu afdalnya kita diam diri. Kita diam diri. Tetapi kalau dia menyentuh agama, waktu itu kita kena membela. Kita tak boleh berdiam diri. Itu. Tetapi kalau kita nak pilih jalan orang muqarrabin yang lebih tinggi daripada orang saleh, dia muslim, mukmin, muqarrabin yang tinggi lagi, orang muttaqin, dia bukan sekadar tak membalas kejahatan orang, tetapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang paling. Dan apabila kita membalas kejahatan dengan satu kebaikan, InsyaAllah hati orang tu akan cair. Itu yang lembut, lunak kan. Itu yang dibuat oleh Rasulullah dalam kejayaan dakwahnya. Dia dapat membalas asin ilaman asailaik. Dia boleh memberi kebaikan, membalas satu kejahatan dengan satu kebaikan. Itu pentingnya. InsyaAllah. Dan kita ambil manggil kita. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Saya beri talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Mas Yaakob Melaka, Mas. Encik Yaakob. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya macam menarik ini Ustaz. Ini nak pengundaan nak cerita pasal ikhlas, ikhlas Ustaz. Di muka Ustaz kata ikhlas ni kerja hati, Allah ni yang tahu. Ikhlas ni tidur. Jadi kita dah umat Melayu dah biasa dengan surat kita kata yang ikhlas. Bila kita memberi, kita membiasakan sebut perkataan yang baik, kata ini dia mengikhlas saya. Kalau dalam chat dia mengikhlas dari siapa kan. Nampak macam tak perlu sebut ikhlas. Tapi macam kita nak solat juga kan, kita macam Imam Syafi'i kata kita mula dengan sebutan dulu kan, dengan niat dulu usalli kan itu nak membiasakan hati. Adakah saya rasa lebih baik kita sebut benda tu sebab nak biasakan hati. Dan lagi yang kedua, adakah benda ikhlas, tawaduk, khusyuk ni dia
makin baik dalam usia kita meniti usia lebih lanjut umur, lebih baik tingkatan tu. Sebab dari perkembangan hidup maknanya daripada kita muda mungkin dengan sifat kita yang lemah ke, kita kurang ilmu ke, tahap keikhlasan, tahap sesuatu benda tu akan mengurang. Bila kita meniti umur lagi tua, kita banyak ilmu, banyak kesabaran, banyak jumpa tok guru, banyak kawan, jadi dia akan meninggi lagi. Adakah macam tu? Ustaz Abdullah kan? Assalamualaikum. Ya, terima kasih persoalannya yang pertama tentang macam mana tentang ikhlas ni. Kalau kita beri kita katakan saya ni ikhlas nak beri kan. Dia ada dua pandangan lah Pandangan yang pertama kalau ikut yang kitab saya baca daripada pendidikan ahli-ahli sufi orang yang rapat dengan Allah, dia kata kita tak boleh kata diri kita ikhlas. Kata sains surat tu bawah tanda tangan yang ikhlas tak boleh, kerana ikhlas tu rahsia dan rahsia Allah. Jadi dikira tidak beradab kalau kita katakan kita ikhlas. Itu pandangan yang pertama Tapi pandangan yang kedua macam Cik Yaakob tadi, saya rasa ada juga kebenarannya, iaitu kita tidak kata kita ikhlas, tetapi kita cuba diri kita ikhlas. Macam kita kata anak kita lah, kita tak kata anak kita jahat, ini anak baik, ini anak soleh, insyaAllah jadi anak yang soleh. Kita tak kata, kita tak confirm dia anak yang soleh, kita tak kata dia anak yang soleh tetapi harapan kita, kita label yang positif bagi dia. Jadi kalau kita label pada ini pemberian ikhlas saya, tetapi bukan kita nak misal kata dakwa kita benar-benar ikhlas, tetapi apa yang kita sebut tu ialah kita nak mentarbiah diri kita, hati kita, supaya mengingatkan kita waktu kita berikan itu, kita cuba sedang berlaku ikhlas. Saya rasa saya boleh terima yang itu dan kita boleh terima benda tu tidaklah menyalahi. Kecuali kalau kita dah confirm dah, ini memang hati saya memang ikhlas bagi kat awak, tak ada apa-apa. Jadi itu yang dikatakan tidak beradab tadi Tapi kalau kita letakkan itu sebagai lafaz niat membantu hati kita untuk ikhlas, saya rasa tak salah. Tak salah seperti itu seperti doa yang katakan takkan kita kata ini pemberian saya yang tak ikhlas. Kita takkan kita kata ini pemberian saya yang ikhlas. Dalam hati kita katakan aku cuba ikhlas. Itu tak ada masalah saya rasa Okey. Tentang bila kita tua, makin kita tua sepatutnya kita jadi baik orang kita memang begitu memang begitu secara umumnya. Kalau kita tengok bukan saja Cik Yaakob, saya juga para pendengar bila kita usia kita makin tua, kalau dalam makin berusia dia makin moderate tu dia macam dia dah tahu dah macam ni yang berlaku dia nampak. Tetapi tidak semua orang begitu. Tidak semua orang begitu, Mas Kadang-kadang yang moderate hanya tenaga saja, tetapi nafsu masih lagi nafsu lagi. Tapi hati ndak, nafsu masih ndak, tetapi tenaga sudah tidak berdaya. Sebab itu orang kata kejahatan di masa muda tu kadang-kadang momentum yang membawa kepada waktu usia tua. Cuma dia tak boleh buat kejahatan orang muda, tetapi dia masih jahat lagi, tetapi jahat cara orang tua Tetapi apa yang penting kita katakan tadi, apabila kita bertambah usia Allah Subhanahu Wa Taala dah datangkan pada diri kita signal-signal, isyarat-isyarat, panggilan kepadanya Saya ingin memetik apa yang telah berlaku kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i apabila dia masuk usia 40 tahun saja, dia mula pakai tongkat Bila orang tanya, wahai Imam, kenapa pakai tongkat? Sedangkan anda tidak sakit. Sedangkan Imam Syafi'i adalah seorang atlet orang yang jaga badannya dia seorang pemanah yang baik, penunggang kuda yang cergas dan sebagainya. Tetapi waktu umur 40 tahun dia pakai tongkat. Dia kata, aku nak mengingatkan pada diri aku bahawa perjalanan aku menuju Allah dah makin dekat. Jadi tongkat itu jadi sebagai satu peringatan buatnya Jadi macam kita juga sekarang ni, bila kita dah makin tua, selera makan kita dah kurang minta maaf kalau saya katakan selera keinginan kepada seks pun dah kurang dah makin. Sebab itu semua Allah Subhanahu Wa Taala dah sunnahkan begitu supaya kita makin dekat, makin nak sampai kepada titik penghabisan tu, makin halus dan makin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tak cari dah hiburan melalui perkara yang lain, tetapi hiburan kita ni kita nak dapat dekat dengan Allah, taqarrub ilallah. Sebab itu sepatutnya kita menambah ilmu lagi, menambah amal lagi dan sebagainya. Jadi
itu yang menunjukkan bahawa perjalanan kita semakin ke hujung, semakin dekat dengan Allah. Cuba ingat satu perkataan ni, satu ungkapan yang menyebabkan kita rasa sayu, kadang-kadang kita rasa sedih. Usia kita makin bertambah, tenaga kita makin berkurang, tetapi beban kita makin bertambah. Makin dekat kita dengan Allah, ya, makin dekat kita dengan kematian. Tetapi apakah bekalan kita sebanyak itu? Ya, kadang-kadang minta maaf ya, kita masih lagi menginginkan perkara-perkara yang rendah-rendah, ataupun nafsu kita masih lagi menginginkan keinginan-keinginan yang jahat, padahal kita sudah tidak bertenaga lagi, tidak berdaya lagi. Ya, sepatutnya kita gunakan masa kita sungguh-sungguh, speed, makin speed, makin ke hujung, makin ke hujung. Sebab tu usia 55 hingga usia 40, kita diingatkan para ulama, masa itulah kita makin dekat dengan Allah. Ya, itu sepatutnya. InsyaAllah. Mungkin kita kongsi yang panggil seterusnya. Assalamualaikum. Halo. Ya, Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam. Ni dengan Dr. Ahmad Fauzi. Ya, teruskan. Saya nak minta, kalau boleh nak minta email address dari Ustaz ni. Ustaz. Ya. Ya, Ustaz. Ya. Email, saya jarang untuk waruakan email saya, tapi oleh kerana ada permintaan daripada Dr. Ahmad Fauzi, email saya Pahrul, Pahrul, Pahrul huruf kecil. Okey, Pahrol huruf kecil. Okey. Rapat semua ya. Muhammad, MOHG, Muhammad. Okey. @yahoo.com. Ataupun pergi ke saya punya blog. Okey. www. Okey. Genta. 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 Okey. Sengkangrasa.com. Sengkang rasa. Sengkang tanda space gitu ya. Rasa.com. Okey, terima kasih. Dan kita dengar pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Dan mungkin sebelum kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Kalau bersedia, mungkin kita kongsikan menerusi Facebook satu Ustaz. Muhammad Khalid Rahman katanya, salam Ustaz, bukankah Tuhan kata yang dia tidak mengubah nasib sesuatu bangsa selain bangsa itu sendiri? Maksud saya, kalau kita yang selalu tertindas hanya redha dan membiarkan diri sendiri tertindas tanpa mengambil apa-apa tindakan, ibarat nampak dah ada jalan lupa di depan tapi masih nak teruskan. Macam mana tu Ustaz? Ya, ini memang betul Cik Khalid. Terima kasih kerana mengingatkan kita satu sudut pandang yang kita kena lihat satu persoalan tu bukan satu sudut saja, tetapi mesti dilihat daripada pelbagai sudut. Ini yang indahnya apabila adanya muzakarah ya. Cik Khalid bagi satu pandangan yang bukan bertentangan tetapi berbeza yang mesti kita lihat secara holistik tadi Memang Allah telah tegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib atau keadaan suatu kaum sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka pada diri mereka. Jadi apabila kita berada dalam penzaliman ataupun dalam penindasan ataupun dalam apa jua keadaan yang tidak kondusif untuk Islam, maka kita kena berjuang untuk mengubahnya. Itu kita berjuang. Jadi orang ikhlas adalah orang yang berjuang mengubah nasibnya, mengubah nasib keluarganya, bangsanya lebih dekat kepada Islam. Bukan pasrah dan menyerah secara orang kata secara pasif. Ikhlas itu artinya dinamik. Cuma bagi saya yang paling penting ialah apabila berlaku satu penindasan, kita tidak mula-mula sakit jiwa dulu. Jangan sakit jiwa. Kata tak patutlah, mengutuklah kita gini-gini. Tidak. Kita terima secara pasrah. Ini ujian daripada Allah untuk menguji keikhlasanku. Okey, kita terima dan kata apa ikhtiar kita. Baru kita berikhtiar. Kita terima dulu bahawa kita telah diuji. Kemudian kita berikhtiar untuk bagaimana untuk mengatasi ujian itu. Bukan semestinya dalam Islam, katalah kita ditimpa sakit. Saya ikhlaslah terima sakit saya ni, saya pun diamlah kan. Kalau saya buat nak mengubat pun seolah-olah tidak ikhlas. Ikhlas tu perintah Allah. Itu satu. Tetapi bukan itu saja perintah Allah. Allah juga perintahkan kita untuk apabila ditimpa sakit, untuk kita mengubat. Jadi pahala ikhlas kita dapat, pahala berikhtiar pun kita dapat. Tetapi di hujungnya ada bertawakal lagi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya katakan mukmin profesional bukan saja orang yang orang kata yang dikatakan jujur amanah, tetapi dia juga bijaksana. Dia ada bijaksana. Bukan saja ada integriti, tapi dia juga kompetensi dalam menghadapi kehidupan ini. InsyaAllah. Dan kita kongsi lagi panggil. Hello, Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Ikim FM. Siapa di talian? Ya, saya Cik Ahmad di sini. Cik Rahmat, teruskan soalan untuk Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya ingin buat pertanyaan begini tentang apa yang Ustaz sebutkan tadi tentang ada kumpulan pekerja yang dalam kategori suka mengipas, suka mengampu dan sebagainya. Okey. Dan kerap kali kumpulan pekerja ini selalu menggunakan alasan yang ditujukan kepada staf-staf yang perform. Mereka berkata bahawa staf-staf yang perform ini adalah dari kumpulan yang suka mengipas dan suka mengampu. Sebagai satu escapism kepada kumpulan yang tidak perform ini. Jadi sebagai ketua dalam pejabat ataupun pemimpin dalam pejabat yang menyelia staf-staf yang bermasalah yang seringkali menggunakan perkataan-perkataan ini sebagai escapism. Bagaimana seorang ketua harus menangani persoalan ini? Okey, dengar dia. Assalamualaikum. Ya, memang betul. Saya kata memang kita lihat dua-dua sudut. Sebab itu kalau kita mencari hujah-hujah, fakta-fakta di kalangan manusia saja untuk kita membuat satu untuk mencapai satu keadilan, kita tak akan tercapai. Tak akan tercapai. Sebab ada juga orang yang benar-benar kerja yang betul-betul bagus, baik, tetapi dituduh pula dia tu yang mengipas dan mengampu. Jadi oleh grup pemalas yang satu escapism, dia kata orang kerja ni bodek dan sebagainya. Jadi kita sebagai bos, kita nak lihat yang mana yang betul, yang mana yang palsu. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita bos ada dua mata saja di hadapan saja, dia tak nampak di belakang. Tetapi apa yang paling penting, ini yang paling penting. Sebab itu saya dah katakan bahawa dalam setiap organisasi dia mesti ada yang dikata organizational learning. Organizational learning ni maksudnya mesti satu organisasi itu di samping dia fokus kepada pekerjaan, dia juga kena fokus kepada ilmu. Yang ilmu tu bukan saja ilmu dalam pekerjaan tu, tapi juga ilmu-ilmu tentang keikhlasan, sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah ni perlu ada dalam organisasi itu. Contoh ego, perlu dibanteras. Contoh yang tadi yang dikatakan pemarah dan sebagainya, ini perlu ada dalam satu organisasi. Jadi organisasi yang hanya melihat kerja dan produktiviti tanpa melihat pekerjanya sebagai seorang manusia, ini macam dalam kerja lah, dalam cerita Goose and the Golden Eggs. Goose ni angsa, yang golden egg ni telur emasnya. Kita hanya kadang-kadang fikir telur emas saja. Itu yang terjadi kepada petani tu. Akhirnya dia bunuh angsa tu kerana dia rasa ada telur emas yang banyak dalam perut angsa tu. Sedangkan dia sepatutnya dia tidak fikir kepada golden eggs saja output dia, tetapi dia kena fikir manusia tu. Goose tu, angsa tu sendiri. Jadi itu yang perlukan ditarbiah, diingatkan kepada yang saya katakan dulu, selalu kata apa saja dalam kehidupan kita, yang paling penting ialah bagaimana hati kita terikat dengan Allah, yang dikatakan tauhid. Yang kedua, hati kita ada sense of the end, rasa keyakinan kepada hari akhirat. Bila yakin kepada Allah dan hari akhirat ini kita tarbiahkan dalam organisasi kita, dalam family kita, maka waktu itu orang tidak boleh lagi berpura-pura. Kerana apabila dia iman tu meresap ke dalam hati, dia tidak akan mampu lagi untuk berpura-pura. Dia kata berpura-pura siapa? Allah tahu hati saya kan, dan sebagainya. Bos boleh ditipu, tetapi kita tak boleh ditipu. Jadi bos pula macam mana? Ini bos pula nak kategorikan, nak classify, nak bezakan yang mana yang mengampu, yang mana Sebab itu bos kena apabila bekerja juga atas dasar ibadah. Jadi bos di samping kita menggunakan parameter biasa, indikator biasa, macam KPI, Key Performance Indicators ni untuk melihat pekerja kita, tetapi jangan lupa ada yang dikatakan istikharah. Kita minta kepada Allah untuk macam mana nak menentukan sesuatu yang baik. Atau ada solat hajat misal kata, kita kata dua-dua ni bekerja ni nampak macam baik, tetapi kita tahu yang mana yang sebenarnya baik. Jadi waktu itu kita kena ada istikharah dengan Allah. Kita kata ada solat hajat dan sebagainya, supaya keputusan nanti yang kita berikan itu dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang penting. Intan surullah yang surukum. Kalau kita bantu Allah, Allah bantu kita untuk buat keputusan,
untuk buat keputusan yang tepat. Kita minta istighfar betul-betul. Ketika kita nak jatuhkan hukuman kepada pekerja kita, orang bawahan kita, kita katakan dalam hati kita, ya Allah, aku dah serahkan segala-gala urusan kepadamu ya Allah. Setakat apa yang aku tahu dan aku terdaya, aku dah cari maklumat yang lengkap. Cuma bantu aku buat keputusan yang tepat, dan setelah istikharah padamu, aku rasa inilah yang paling tepat, dan aku minta istighfar ataupun minta ampun sekiranya keputusan aku ini menzalimi orang lain. InsyaAllah kita tidak akan. Sebab urusan kita dengan makhluk mesti ada Khalik yang menyatukan. Tak boleh antara kita sama manusia saja, tak boleh. Kita dengan manusia mesti ada Khalik, Allah, yang menyebabkan kita akan berlaku takut kepada Allah dalam urusan kita dengan sesama manusia. Itu paling penting. Itu dia, insyaAllah. Mungkin kita dengarkan panggil seterusnya, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, teruskan. Siapa di talian? Maaf Cik, halo Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ya. Waalaikumsalam. Ya. Saya nak tanya Cik. Teruskan. Belum bersedia Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Hello, teruskan. Siapa di talian? Kita minta fokus insyaAllah, dan mungkin saya sempat kongsikan daripada Facebook sekali lagi. Abdullah Ibnu Abu Afiq menanyakan, Assalamualaikum Ustaz, apakah jalan untuk kita mencapai darjat mukhlisin? Pendek tapi memang. Ya, Ustaz, silakan. Ya, saya katakan selalu yang dikatakan mencapai ikhlas yang sebelum dulu, ya, katakan kita dah bagi tahu dua cara. Yang pertama, kita ikhlas dulu baru kita kerja baik. Yang kedua, kerja baik dulu baru ikhlas, ya. Saya dah katakan kita mesti memburu ikhlas dalam tajuk sebelum ni, ya. Saya rasa 2 minggu yang sudah, iaitu memburu keikhlasan. Kita jangan menunggu untuk ikhlas. Kita memburu ikhlas. Kita jangan menanti untuk ikhlas, tetapi kita mencari keikhlasan. Dengan cara macam mana? Kita melaksanakan ibadah kita dengan terbaik. Saya dah bagi tahu dulu Q1 plus Q2 plus A is equal to C. Bagaimana kita kerja yang berkualiti, kerja yang kuantiti yang banyak, dan juga dengan adab-adab serta akhlaknya, kita layak mendapat C compensation. Dan dalam kerja sebagai ibadah, Allah is our CEO. Kita katakan, Jadi Allah nak bagi pampasan yang lebih tinggi, namanya ikhlas. Jadi bagaimana kita nak ikhlas? Yang pertama, kena kita menambah ilmu. Sebab apabila kita menambah ilmu, insya-Allah kerja kita akan tambah smart. Sebab orang tak ada ilmu, dia buat kerja, dia work hard tetapi tidak work smart. Jadi dengan ada ilmu, dengan ada kepakaran, dia boleh work smart. Dan work smart ini adalah ciri kerja yang ikhlas. Bukan saja di sudut work hard, work smart ni, di sudut apa? Di sudut lahiriah kita, tetapi hati kita juga. Kena work hard dan work smart. Artinya kita kena mujahadah berterusan, sentiasa mencurigai hati kita. Apakah aku ikhlas? Apakah aku ikhlas? Apakah aku ikhlas? Sentiasa mencurigai hati kita. Bukan kita memandang buruk terhadap kita, tetapi kita sentiasa tidak puas hati dengan hati kita, dan kita sentiasa nak memperbaikinya. Itu yang penting. Tak boleh kita berada, aku dah ikhlas, dah sampai dah. Dalam perjalanan kita menuju Allah, bila kita kata kita dah sampai, itu artinya kita tak sampai. Selagi kita kata kita tak sampai, dan kita berusaha untuk terus sampai, insya-Allah kita akan sampai. Insya-Allah lambat laun. Selalu check keikhlasan kita. Mungkin kita ambil pemanggil terakhir untuk petang ni, insya-Allah. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Satu lagi. Hello, Assalamualaikum. Mungkin kita ambil pemanggil. Assalamualaikum. Matikan radio. Siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ramli Dekara. Teruskan Cik Ramli untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berusaha. Ya. Dah berusaha kuat dah. Lepas tu dah menampak dah apa yang cacat dan celah tu dah tampal dah. Ya. Tapi hajat tu masih sama-sama. Abah belum sampai, Abah belum bagi lagi. Itu yang nak tanya Ustaz. Apa Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana tu Ustaz? Ya. Allah belum bagi lagi kita. Itu yang kita katakan, kita tak tahu. Dia kata, sebab itu kita katakan selalu kita kena bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik dengan Allah. Yang dikatakan Allah tu mengikut sangka hambanya. Kita tidak boleh sangka baik, sangka buruk. Yang pertama, kita tak boleh sangka buruk pada Allah. Satu. Yang kedua, kita tak boleh sangka buruk pada diri kita sendiri. Sebab itu give kita punya, bagi diri kita hope.
Sentiasa bagi diri kita harapan bahawa kita dah buat macam tadi Cik Ramli kata tadi, dah cuba, dah tampal-tampal dah yang mana orang kata defect, yang mana lubang-lubang tu, yang mana bocor tu kita cuba tampal-tampal, tapi macam sama-sama lagi. Apakah dapat? Ini sebenarnya soalan hati. Semua manusia begitu. Sebab itu kalau kita lihat, bukan saja kita, tapi orang-orang yang muqarrabin, mereka apabila mereka beramal, selepas mereka beramal, mereka menangis. Takut amal itu tidak diterima. Takut amal itu tidak diterima. Takut amal itu tidak sempurna, kan? Kita ni tak beramal pun tak menangis lagi. Tapi mereka setelah beramal, mereka menangis. Kenapa? Takut Allah amal itu ditolak, ditolak. Tetapi itu bukan tandanya mereka sangka buruk kepada Allah, bukan sangka buruk pada diri mereka. Tetapi mereka nak menambah terus amal, Sebab itu ini dikatakan dunia darul bala wal imtihan. Dunia ini adalah negara untuk ujian dan juga cabaran. Sentiasa kita tidak akan merasa kita dah selamat, sebab ini perjalanan. Sebab tu bila kita rehat, itu yang kata jannatur rahatuna. Di akhirat, di syurga itulah tempat rehat kita. Di dunia ni tak ada tempat rehat. Kita terus bekerja, membaiki amal, menampal bocor, tampal bocor dan sebagainya. Tetapi ingat, kalau kita berusaha dengan begitu, insya-Allah Allah akan bagi ketenangan. Ketenangan dalam kita bermujahadah bukan hanya di hujung jalan, tetapi ketenangan tu ada di sepanjang jalan kita, sebab itu apabila kita solat, kita rasa tak sempurna lagi, kita minta ampun pada Allah, istighfar pada Allah, kemudian nanti Allah akan bagi sikit ketenangan. Dengan ketenangan tu terus kita beramal lagi, kita beramal, begitulah. Sebab itu yang dikatakan, dengar dalam kitab Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Askandari, dia kata apa? Dia kata kejahatan yang menimbulkan rasa sedih itu lebih baik daripada kebaikan yang menimbulkan rasa takbur. Jadi kejahatan yang menimbulkan rasa sedih, kita rasa sedih, lebih baik daripada kebaikan. Kita dah buat baik, kita rasa takbur dengan ini. Dan ditegaskan lagi padanya, tangisan seorang pendosa itu lebih Allah sukai daripada tasbih para walinya. Sebab itu insya-Allah kita sentiasa bermujahadah, dan itu tidak ada titik noktahnya. Yang kata sampai bila kita nak mujahadah, jawapannya sampai bila-bila. Gitu. Itu dia yang sempat kita kongsikan berkenaan tajuk kita, orang ikhlas tertindas. Bagi Ustaz dalam masa 2 minit penutup kita atau kesimpulannya. Alhamdulillah, kita yakin bahawa orang yang ikhlas, orang yang sentiasa melihat kelebihan yang ada pada dirinya, bukan melihat kekurangan. Dalam hidup kita ni, kalau kita nak rasa bersyukur, dan supaya dengan syukur tu Allah tambah nikmat kita, kita kena hitung kesyukuran kita, bukan hitung kesukaran kita. Untuk kita menghitung kesyukuran kita, kita kena lihat apa yang ada, jangan lihat apa yang tidak ada. Jadi kita yakin insya-Allah apabila kita berusaha, Allah Subhanahu Wa Taala kita datangkan pada hati kita, lebih sayang hambanya daripada seorang ibu yang penyayang, menyayangi anaknya. Cuba kita tengok, seorang ibu yang penyayang, macam mana dia dengan anaknya. Dia akan belai, dia jatuh bangun, dia angkatnya lagi. Walaupun orang dah kecewa, tapi dia masih sayang lagi dengan anaknya. Allah lebih sayang hambanya daripada seorang ibu yang penyayang kepada anaknya. Jadi kita yakin dengan itu, kita yakin betul-betul insya-Allah Allah akan bantu kita untuk ikhlas. Insya-Allah, itu yang kita doakan.